Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil Islam wal iman wa an'amana bi ni'matil istiqamati was sabati ala siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin al-amin, khatamul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid, Timbalan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita masih lagi diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah taala ini. Kita sudah pun berada pada malam yang ke-17 Safar. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, peluang yang amat besar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua untuk kita terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala seupaya mungkin beramal dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi dengan hidayatut taufik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk sama-sama terus tergolong di kalangan golongan yang beristiqamah, berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya sebentar tadi dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk bersama-sama berada di taman syurga Allah, berada di dalam majlis keampunan Allah, majlis ilmu. Lebih-lebih lagi majlis ilmu yang kita berada pada malam ini, majlis ilmu untuk kita mempelajari dan mendalami dan bertadabbur daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang sememangnya diturunkan oleh Allah untuk menjadi pedoman dan panduan dalam penghidupan kita umat manusia, supaya penghidupan kita senantiasa berada di atas siratal mustaqim, insya-Allah. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah Ta'ala masih pilih kita mempelajari kitab tafsir Ibnu Katsir. InsyaAllah pada malam ni kita akan berpindah kepada surah yang baru, iaitu surah yang terakhir dalam juzuk yang ke-29 yang dinamakan dengan surah Al-Mursalat. Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita pada malam ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan seterusnya kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab. Moga-moga pengajian kita dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita lebih memahaminya dan diberi kekuatan untuk beramal dengannya. Dan seterusnya kita akan sama-sama baca surah Al-Mursalat ini daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا
فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله Barakallahu lana walakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati Allah dengan pembacaan dan pendengaran terhadap ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Mursalat 1 hingga 15 yang kita baca dan dengar sebentar tadi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bismillah. Surah ini adalah merupakan satu lagi surah yang tergolong dan yang dikategorikan daripada surah-surah Makkiyah, iaitu surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkatul Mukarramah sebelum daripada penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Madinatul Munawwarah. Sudah semestinya surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkatul Mukarramah adalah merupakan surah yang Allah Subhanahu wa taala nak memberi penekanan terhadap akidah. Allah taala nak menyimpul matikan hati umat-umat Islam supaya tetap beristiqamah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini adalah merupakan surah yang ke-77 daripada 114 surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, dan ianya mengandungi 50 ayat keseluruhannya. Surah ini dinamakan dengan nama Al-Mursalat kerana mengambil sempena daripada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayatnya dengan bersumpah dengan para utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi membawa kebaikan, iaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Al-Mursalat merujuk kepada utusan, asal daripada perkataan bahasa Arab arsala yursilu irsal, rasul utusan, mursalat yang diutus, iaitu para malaikat Allah, dikhususkan kepada malaikat Jibril yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi perantaraan di antara Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk menyampaikan wahyu. Sebab itu dinamakan Al-Mursalat. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ini ada sebab diturunkan surah ini. Kita sedia maklum di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan tanpa sebab. Ada ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan ada sebabnya. Ada yang Allah Ta'ala turunkan kerana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada yang Allah Ta'ala sengaja nak menceritakan kepada Nabi akan nak memberikan perbandingan kepada Nabi terhadap apa yang dihadapi oleh Nabi terhadap kaumnya. Cerita orang-orang zaman dulu yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ada sababun nuzul, sebab diturunkan ayat ini. Turun surah Al-Mursalat dan membacanya dalam salat maghrib. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata ketika Nabi bersedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Mina, di sebuah gua di Mina, tiba-tiba turun surah Al-Mursalat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam membacanya dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku mendengar sendiri surah ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar daripada mulut baginda yang mulia itu. Mulut baginda basah ketika membacanya. Tiba-tiba seekor ular keluar menyerang kami. Maka beliau pun bersabda, "Uqtuluha, bunuhlah ular itu," kata Nabi. Kami pun segera bangkit untuk membunuh ular tersebut, tetapi ular tersebut telah lari, pergi melarikan diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wuqiyat syarrakum kama wuqitum syarraha." Ia telah dilindungi daripada keburukan kamu sebagaimana kamu terlindung daripada keburukannya. Bila ular tu lari, Nabi beritahu kepada para sahabat, ular itu terlindung daripada dibunuh oleh kamu sahabat-sahabat aku. Dan kamu juga terlindung daripada keburukan diserang oleh ular tersebut. Kamu dan ular diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia dikeluarkan juga oleh Imam Muslim melalui jalur Al-A'mash. Imam Ahmad yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada ibunya bahawa dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Mursalat di dalam solat maghrib. Tuan-tuan, solat maghrib tu baca surah Al-Mursalat 50 ayat. Allahu akbar. Kita asal semayang je inna atayna wal asri. Dah biasa dengan pendek-pendek. Okey, tapi surah ni panjang sebenarnya. Dalam riwayat Malik daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Ummul Fadl mendengarnya membaca surah Al-Mursalat, maka dia Ummul Fadl telah berkata, "Wahai anakku, baca bacaanmu itu mengingatkan aku bahawa itulah surah yang terakhir yang pernah aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika solat maghrib." Jadi surah ni tuan-tuan, surah yang terakhir Nabi baca dalam solat maghrib pasal dia panjang. Solat maghrib sebenarnya digalakkan baca surah pendek, tapi pendek-pendek Nabi baca lebih kurang dalam berbelah-belah ayat. 19 ayat, 20 ayat, itu paling pendeklah Nabi baca dalam sembahyang maghrib. Surah-surah juzuk yang ke-28, 29. Kita kalau pendek inna ataina, 3 kul wal asri, itu pendek kita. Sebenarnya pendek Nabi itulah dia berbelah-belah ayat. Okey? Itu dia tuan-tuan. Kita ni dah terbiasa dengan pendek, semua semayang nak baca pendek-pendek.
nak cepat habis. Nabi dia nak suka berlama-lama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Nabi pernah menegur sahabat Muaz bin Jabal sekali jadi imam, baca surah Al-Baqarah habis. Itu panjang Al-Baqarah tu 280 ayat, 283 ayat. Jadi Nabi kata, afatanun ya Muaz, kamu nak duga orang ke? Baca panjang-panjang ni. Itu panjang sangat tu, 280 ayat. Semayang Isyak. Okey. Jadi Nabi tak ada sampai macam tu sekali. Nabi hanya baca pendek Nabi 19 ayat. 17 ke 19 ayat. Itu yang biasa Nabi baca. Itu yang pendek, yang paling pendek Nabi baca. Okey tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita terus kepada penafsiran surah ini. Kita tengok ayat yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut, Allah Taala mulakan surah ini dengan sumpah. Nabi bersumpah wal mursalati urfa. Ibnu Abi Hatim, sumpah Allah dengan makhluk-makhluknya di atas terjadinya hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, waw itu waw itu namanya waw sumpah, dipanggil wawul qasam. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menjadi kelazimannya, para ulama tafsir telah menghuraikan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, mulakan sesuatu ayatnya dengan sumpah, bermakna lebih-lebih lagi Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberi penekanan kepada apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu. Perkara yang Allah Ta'ala nak bakal beritahu adalah merupakan satu perkara yang penting. Pasal malaikat ini adalah merupakan makhluk Allah yang sangat mulia, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat satu makhluk yang Allah Taala menciptanya, tabiatnya memang tak buat salah. Itu tabiat para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat yang Allah Taala ciptakan. Jadi kita tak boleh cakap malaikat ada tersilap. Kita pernah dengar ada orang dulu cakap, tak siapa tak tahulah, orang tu semua dah tahu kot, kan? Dia kata malaikat pun ada buat silap. Dia kata yang tak silapnya Allah. Salah tu. Allah Ta'ala memanglah Allah Ta'ala zat yang tak pernah silap. Tapi malaikat Allah Ta'ala dah beritahu dalam Quran, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat satu ciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan, memang tabiatnya, sifat semula jadinya tak reti nak berbuat maksiat. Setiap saat, setiap masa hanya beribadah kepada Allah. Dia tak ada makan, tak ada minum macam kita. Makan dan minumnya dengan zikir, dengan beribadah 24 jam. Jadi kita manusia ada rasa letih. Dia tak ada rasa letih. 24 jam kerja beribadat. Yang rokok-rokok je sampai ke hari kiamat. Yang berdiri-berdiri je. Yang sujud-sujud je. Ada yang 10,000 yang sujud tak pernah bangun sampai Allah Ta'ala perintah besok di hari kiamat baru bangun. Kita baru sujud sekejap dah lelap. Dalam sujud boleh lelap, berdengkur. Rokok sekejap je macam nak rebar dah rasa. Berdiri lama pun tak boleh. Dah, itu kita. Tapi malaikat tidak. Itu memang sifat semula jadi malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat nak beritahu kepada kita, inilah malaikat ciptaan Allah yang sangat-sangat hebat. Yang sangat hebat. Dan malaikat ni menjadi hebat kerana dia menjadi petugas-petugas Allah. Ada bidang tugas masing-masing yang diberikan tugasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak pernah culas dengan tugas dia. Kita yang selalu culas ni. Nak curi je, nak mengulau je, orang kata mengulau. Pantang lepas sikit mengulau. Bos tak nampak nak mengulau, tu kita.
Waktu rehat pukul sekian-sekian kita sambung. Patut 20 minit dia jadi setengah jam. Patut setengah jam jadi sejam. Itu kita. Malaikat tidak. Sebab itu Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat ni. Malaikat ni ada tugas. Yang paling ketua malaikat adalah Jibril alaihissalam. Di sini Allah Ta'ala fokuskan kepada Jibril sebenarnya, yang Allah Ta'ala utuskan untuk membawa wahyu kepada Nabi SAW dan Tuhan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah demi malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Sebab itu dia kata yakni malaikat. Diriwayatkan daripada Abu Saleh, ia berkata yakni para utusan. Dalam riwayat lain yakni para malaikat. Demikian pula pendapat Abu Saleh tentang asy-syafa'at an-nasyirat, al-fariqat, al-mulqiyat, semua itu bermakna para malaikat. As-Sawri berkata daripada Salamah bin Kuhail, daripada Muslim, Al-Batin daripada Abu Ubaidin, ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang al-mursalati urfa, maka ia menjawab yakni angin. Demikian juga pendapat tentang as-safat, an-nasyirati nashra, semua itu adalah angin. Demikian pula pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid dan Qatadah. Ibnu Jarir berpendapat bahawa as-safiyat, asyifatil mursalat, al-asifatil mursalat, al-asifati asfa adalah angin. Sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beserta para pengikutnya, namun dia tidak memastikan tentang an-nasyirati nashra, apakah malaikat ataupun angin. Daripada Abu Saleh, an-nasyirati nashra adalah hujan, kata dia. Adapun yang lebih jelas maknanya adalah angin, sebagaimana firman-Nya wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Al-Hajar ayat 22. Dan sebagaimana firman-Nya wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa khabar gembira, gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya, iaitu hujan. Surah Al-Furqan ayat 48. Oleh kerana itu maka al-asifat pun adalah angin, maksudnya dikatakan asifatil riyah, maknanya angin yang berhembus kencang hingga bersuara, hingga menimbulkan bunyi. Demikian pula an-nasyirat, yakni angin yang menyebarkan awan di langit, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila Allah Ta'ala kata di dalam ayat ni wal mursalati urfa, mursalat ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang kencang macam angin, maksudnya kencang macam angin. Urfa ni sebenarnya dalam bahasa Arab maknanya bulu yang tumbuh di tengkuk kuda. Apabila dia berlari dengan pantas, dia akan ternaik, pasal laju sangat dia ternaik macam tu. Jadi Allah Ta'ala nak menyifatkan lajunya malaikat ni macam angin, kata dia, yang begitu kencang, membawa kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang seterusnya, fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra uzran au uzra. Selepas Allah Ta'ala kata wal mursalati urfa, Allah Ta'ala terus sambung lagi berturutan daripada itu juga sifat para malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fal fariqati farqa, dan malaikat
yang membedakan, yang membezakan antara hak dan batil dengan sejelas-jelasnya, dan menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan, yakni malaikat. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas, Masyruq, Mujahid, Qatadah dan Ar-Rabi' bin Anas, As-Suddi dan Ats-Tsauri. Jadi ini semua sifat-sifat para malaikat yang diutuskan oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala terus sambung selepas Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat yang membawa kebaikan, kerana malaikat yang Allah Ta'ala utuskan ini, tuan-tuan dan perempuan, membawa wahyu. Wahyu yang memimpin dan memandu manusia ke arah kebaikan. Tanpa wahyu iaitu Al-Quran, manusia akan meraba-raba dalam penghidupan dia, buat macam-macam analisa, eksperimen, uji kaji, tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Maka Allah Ta'ala turunkan malaikat untuk membawa wahyu Al-Quran. Sebab itu Allah Ta'ala sifatkan malaikat yang membawa wahyu itu sifatnya al-fariqati farqa. Malaikat yang membawa wahyu, yang mana wahyu itulah yang membezakan perkara yang hak dan perkara yang batil. Dengan wahyu itulah manusia boleh beza mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Manakah perkara yang baik, perkara yang Allah Ta'ala redha, dan manakah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersumpah dengan malaikat ni. Ni sifat malaikat ni, al-fariqati farqa. Sifat malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu fal mulqiyati zikra, yang menyampaikan peringatan, wahyu, uzran au nuzra, untuk menolak segala alasan-alasan dan memberi peringatan. Tu sifat wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila wahyu ni Allah Ta'ala turunkan, iaitu Al-Quran yang dibawa oleh malaikat ini, tak ada alasan lagi untuk kita tidak beramal dengan perintah Allah. Pasal Allah Ta'ala dah turunkan Al-Quran. Telah dijelaskan manakah perkara yang kita patut buat, mana perkara yang kita patut tinggalkan. Tak ada alasan, uzran, tidak ada keuzuran. Tak ada kita kata tak boleh, wahai Allah, aku penatlah, aku inilah. Tak ada. Aku dah turunkan Al-Quran. Kita tak boleh kata aku tidak tahu, pasal aku dah turunkan Al-Quran. Sebab itu kita kena belajar, kena datang majlis ilmu, baru kita boleh tahu ni betul, ini salah. Kita tak boleh main taram je, ikut suka hati kita nak buat. Tak boleh. Tidak ada keuzuran pada masa itu. Uzur kalau kita betul-betul tak boleh buat kerana kita ni uzur. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Keuzuran tu bermakna Allah Ta'ala tidak boleh menerima kalau kita kata kita tidak tahu, menyebabkan kita tidak buat. Tak boleh. Tetapi apabila kita dah buat, kita ada keuzuran, maka ini diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala tak bebankan kita, melainkan apa-apa yang telah ikut kemampuan kita, melainkan ikut kemampuan kita yang sendiri. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Dan nuzra ni bermakna malaikat ni membawa peringatan daripada Al-Quran, supaya kita mengambil peringatan daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dia tidak ada perbezaan pendapat di sini, kerana para malaikat itulah yang diperintah untuk turun kepada para rasul dalam rangka membezakan antara yang hak dan yang salah, antara petunjuk dan kesesatan, antara yang halal dan yang haram. Malaikatlah yang bawa, iaitu Al-Quran. Kita boleh nampak mana jalan yang jalan petunjuk dan jalan kesesatan, antara yang halal dan antara yang haram. Mereka para malaikat juga menyampaikan wahyu kepada para rasul yang berisi peringatan kepada para makhluknya di atas hukuman Allah apabila mereka durhaka kepadanya. Jadi dia berbentuk ada peringatan-peringatan yang mana Allah Ta'ala akan turunkan hukuman di dunia lagi. Di dunia lagi Allah Ta'ala turunkan bala dan bencana.
Itu sebagai satu hukuman, peringatan, supaya kita mengambil muhasabah, kita menghitung diri kita, supaya apabila kita ditimpakan musibah ini, kita boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Covid dah makin naik. Hari ini dia turun sikit. 200 berapa? 287. Pada semalam 317. Turun sikit, kejap turun, kejap naik ni. Dia dah mula mengganas semula. Tuan-tuan, pasal Allah Ta'ala tengok manusia masih lagi tak nak berubah. Masjid masih lagi tak penuh lagi, walaupun penjarakan sosial. Masih lagi ada orang duduk kat kedai kopi, kedai makan masa waktu maghrib. Masih lagi tak nak berubah. Maka Allah Ta'ala turunkan lagi peringatan ini, supaya kita boleh mengambil muhasabah diri, boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala teruskan pada ayat yang seterusnya. Allah Ta'ala sebut, innama tu'aduna lawaqi', sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti akan terjadi. Ini adalah merupakan jawapan kepada sumpah Allah. Dia bila ada sumpah tu, dia ada jawapan dia, dipanggil jawabul qasam. Inilah jawab sumpah dia ni. Jawab sumpah tu apa? Innama tu'aduna lawaqi', sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan terjadi. Artinya, apa yang telah aku janjikan kepada kamu semua, yakni hari kiamat, termasuk di dalamnya peniupan sangkakala, pembangkitan jasad, pengumpulan seluruh manusia daripada awal hingga akhir dalam satu tempat, dan pembalasan kepada setiap pelaku sesuai dengan perbuatannya. Jika amalnya baik, maka balasannya baik. Jika amalnya buruk, maka balasan pun buruk. Semua itu pasti terjadi dan terwujud, dan tidak boleh tidak. Ini jawapan dia. Innama tu'aduna lawaqi'. Apa yang Allah Ta'ala beritahu di dalam Al-Quran, bahawa manusia akan menghadapi saat hari kiamat. Manusia akan dikumpulkan, manusia akan diberikan ganjaran, akan diberikan pembalasan terhadap segala amal-amal perbuatan manusia, dan akan dimasukkan ke syurga ataupun ke neraka. Semua ini akan menjadi realiti. Bukan realiti TV3, realiti di akhirat kelak. Semuanya pasti terjadi. Kita tidak boleh sangkal lagi. Sebab itu Allah Ta'ala gunakan innama. Innama ni satu perkataan bahasa Arab. Perkataan digunakan, perkataan nak menguatkan satu perkataan yang digunakan dalam bahasa Arab, nak menguatkan statement. Sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti terjadi. Kemudian Allah Ta'ala terus cerita pula apa yang bakal terjadi pada hari kiamat. Satu-satu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, fa idzan nujumu tumisat, apabila bintang-bintang itu dihapuskan. Wa izas sama'u furijat, satu-satu Allah Ta'ala cerita. Bila bintang-bintang dihapuskan, yakni cahayanya sudah hilang, seperti firman-Nya wa izan nujumun qadarat, apabila bintang-bintang bertaburan jatuh. Wa izal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Okey. Wa izas sama'u furijat, apabila langit telah terbelah. Allah Ta'ala cerita satu-satu. Makna terpecah, runtuh, bahagian-bahagiannya berjatuhan. Wa izal jibalu nusifat, dan apabila gunung ganang yang besar itu dihancurkan menjadi debu. Semua ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah yang bakal menjadi realiti, perkara yang kita tidak boleh tolak lagi. Allah Ta'ala sebut satu-satu makhluk-makhluk Allah yang besar-besar yang Allah Ta'ala ciptakan ini,
akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana bakal terjadi kiamat. Okey, kita terus azan azan sekejap dulu. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Okey, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala khabarkan kepada kita hal-hal yang terjadi pada hari kiamat. Bermula dengan apabila bintang-bintang itu dihapuskan, iaitu dihilangkan cahayanya. Kemudian apabila langit itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipecah-pecahkan, bahagian diruntuhkan, bahagian-bahagiannya berjatuhan di antara satu sama lain. Dan apabila gunung ganang yang besar itu dihancurkan menjadi debu, jadi Allah Subhanahu wa taala nyatakan inilah hari kiamat, perkara yang bakal terjadi pada hari kiamat. Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, bila berlaku hari kiamat, tidak ada satu pun yang boleh kita banggakan. Perkara yang hebat-hebat yang kita dulu rasa kagum tengok alam ini yang begitu cantik, semua itu nikmat-nikmat itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah
makhluk-makhluk yang hebat-hebat, yang besar-besar itu pun boleh hilang begitu sahaja. Gunung yang besar-besar pun boleh jadi debu. Ini kan kita yang kecil kemetot ni, lagilah tak ada apa-apa kita. Tak payahlah kita nak sombong dengan Allah, nak berbangga dengan diri kita yang tak ada apa-apa ni, yang Allah Ta'ala bagi pinjam sementara ni. Bila-bila nak Allah Ta'ala padam je suis, kita akan padam. Allah Ta'ala tutup suis mata, mata dah tak nampak. Allah Ta'ala tutup suis telinga, telinga dah tak boleh dengar lagi dah. Orang tanya bapak, kita bagi kapak. Bapak ada, dia pergi dapur ambil kapak. Pasal apa? Suis telinga telah ditutup oleh Allah. Jadi tak payahlah nak rasa hebat, nak rasa ego, nak rasa sombong, nak takabur, tak layak pun. Pada hari kiamat Allah Ta'ala tunjukkan semua ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebut wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul itu telah ditetapkan waktu mereka. Al-Aufi berkata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni waktu para rasul itu dikumpulkan. Ibnu Zaid berkata ayat ini seperti firman-Nya, yauma yajma'ullahu rusula, ingatlah hari di waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para rasulnya. Al-Imam Mujahid berkata maksudnya yakni ditangguhkan. Al-Thawri berkata daripada Mansur, daripada Ibrahim, maksudnya yakni dijanjikan, seolah-olah dia menjadikan seperti firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 69, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun, dan terang benderanglah bumi iaitu padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-Nya, dan diberikan buku perhitungan perbuatan manusia masing-masing, dan didatangkan kepada para nabi, didatangkan para nabi dan rasul-rasul dan saksi-saksi, diberikan keputusan di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dirugikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut pada ayat yang seterusnya, li ayyi yaumin ujjilat, li ayyi yaumin ujjilat, li yaumil fasli wa ma adraka ma yaumul fasli wailun yauma idzil lil mukadzibin. Allah Ta'ala sebut nascaya akan dikatakan kepada mereka, li ayyi yaumin ujjilat, sampai bilakah hari ini ditangguhkan, iaitu mengazab orang-orang kafir itu. Li yaumil fasl, sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari al-faslu ataupun keputusan itu? Wailun yauma idzil lil mukazzibin, dan tahukah kamu, dan kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dari dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyatakan mengapa perkara para rasul itu ditangguhkan, ditundakan, diundurkan hingga hari kiamat. Ayat ini sebagaimana firman-Nya, wal fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulahu innallaha azizun dzuntiqam yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Karena itu janganlah sekali-kali kamu menyangka bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyalahi janji-janjinya, memungkiri janji-janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha perkasa lagi mempunyai pembalasan, yakni pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dengan demikianlah juga langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha perkasa. Itulah yang dinamakan hari keputusan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu hari keputusan. Kemudian Allah Ta'ala mengagungkan hari itu
dengan firman-Nya, wa ma adraka ma yaumul fasli. Allah Taala tarik perhatian manusia. Allah Taala tanya, kamu tahu tak apakah hari keputusan itu? Hari keputusan kita semua. Kita duduk di dunia ni tuan-tuan, kita sedang berada di dalam peperiksaan. Allah Taala uji kita dengan amalan baik kebaikan ataupun buruk. Keputusannya besok dekat padang mahsyar. Sama ada kita ini berjaya mendapat anugerah pelakon paling popular, pelakon lelaki paling popular. Ini bukan anugerah TV3 ke Berita Hairan ke, bukan. Ini anugerah daripada Allah. Kita di dunia ni tuan-tuan ibarat pelakon yang melakonkan skrip yang Allah Ta'ala turunkan, iaitu Al-Quran. Kita punya siapa, kita punya apa tu, contoh dan teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakonkan segala skrip yang Allah Taala turunkan, iaitu Al-Quran. Nabi memang Allah Taala dah anugerahkan sebagai pelakon paling popular sampai Nabi dilantik sebagai apa? Sebagai model dalam kehidupan kita. Jadi kita kena ikut Nabi. Keputusannya besok sama ada kita ni jadi dianugerahkan sebagai pelakon paling popular, yang pelakon terbaik paling popular, ataupun tidak besok dekat padang mahsyar. Ataupun pelakon paling jahat yang popular. Dua-dua anugerah ni ada. Allah Ta'ala akan anugerah. Itu yang dinamakan sebagai Yaumul Fasli, hari keputusan. Natijahnya keputusannya besok selepas hari kiamat di padang mahsyar. Sekarang tak ada keputusan lagi. Kita boleh orang kata nak mengukur orang, menilai orang, tapi itu bukan keputusan yang sebenar. Itu tanggapan kita. Nampak macam ni orang ni, macam orang jahat dia nampak. Tapi kita diminta oleh Allah Ta'ala jangan ada sifat su'uzon dengan orang, kena berbaik sangka dengan orang lain. Jadi pasal keputusan itu Allah Ta'ala yang putuskan. Allah Ta'ala yang putuskan. Sebab itu yang jadi hakim, yang jadi qadhi, sebelah kaki dekat dalam api neraka. Kalau salah buat keputusan, qadhi, hakim akan dicampakkan ke dalam api neraka Allah. Sebab itu dia kena cuba yang terbaik. Kaji dulu, buat istikharah dulu, buat kajian kes, siasat. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Itu dia tuan-tuan dan perempuan. Jadi keputusan yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaisallahu biahkamil hakimin. Allah Ta'ala tanya kita, bukankah Allah Ta'ala itu merupakan hakim yang paling adil? Kita jawab dalam semayang, bala wa ana dzalika minasyahidin. Betul, of course, sudah tentu. Orang putih kata of course, sudah tentu Allah Ta'ala itu hakim yang paling adil. Itu dia tuan-tuan. Jadi hari kiamat ialah hari al-faslu, hari kita menerima keputusan. Sama ada kita mendapat anugerah cemerlang, anugerah dekan. Kalau orang belajar universiti, anugerah dekan, ataupun dapat biasa-biasa je. Sama ada dapat masuk syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun syurga yang paling bawah, masuk juga syurga. Itulah dia hari yang dipanggil sebagai hari Al-Fasl. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri ayat yang ke-15 ini, Allah Ta'ala kata, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sememangnya yang dibawakan oleh Nabi itu merupakan satu perkara yang hak, yang boleh menyebabkan manusia menerima keputusan dekan di hari kiamat. Dianugerahkan orang yang paling cemerlang, pelakon paling popular di akhirat kelak. Tiba-tiba dia tolak, maka Allah Ta'ala kata celakalah mereka besok.
orang-orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Semoga kita tergolong daripada golongan ini, golongan yang membenarkan wahyu yang dibawa oleh para malaikat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang umat hamba Allah yang senantiasa mendaulatkan perintah Allah, beramal dengan Al-Quran. Al-Quran itu kita belajar, wajib kita belajar baca dia, wajib kita mempelajari isi kandungnya, kita memahaminya dengan baik, dan wajib kita beramal dengannya. Barulah Al-Quran ini akan bertindak menjadi panduan dan pedoman dalam kehidupan kita, supaya penghidupan kita senantiasa berada di atas landasan rel yang betul untuk menuju ke arah keredaan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menggapai syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak insya-Allah. Itu saja yang dapat kita perkatakan pada malam ini. Moga-moga kita tergolong daripada golongan ini. Jauh kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada termasuk daripada golongan yang disebut dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-15 ini, wailul yauma idzil lil mukazzibin, golongan yang mukadzibin, yang senantiasa mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencelakakan kita, yang menyebabkan kita terhumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja insya-Allah. Ada soalan nak tanya? Okey, soalan, adakah betul ayam berkokok itu tanda ayam itu nampak malaikat? Dan ada juga kata bahawa masa itulah doa dimakbulkan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayam berkokok itu ialah waktu-waktu sahur, waktu-waktu nak subuh. Waktu-waktu dekat subuh itu, waktu sahur itu adalah waktu yang paling mustajab doa, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang memohon keampunan kepada Allah ketika waktu sahur. Waktu sahur ni agak-agak bila waktu dia? Ulama tafsir telah membahaskan, buat kira-kira lebih kurang membaca 50 ayat suci Al-Quran, membaca 50 ayat Al-Quran sebelum waktu subuh, ayat yang sederhana panjang. Itulah waktu sahur, waktu yang paling mustajab doa. Kalau nak cari waktu mustajab, itulah waktunya, itulah waktu ayam berkokok sebenarnya. Jadi waktu ayam berkokok sebenarnya, nampak tak nampak malaikat itu wallahu alam, Nabi tak ada beritahu, tapi itulah waktu yang paling mustajab doa. Bukan kerana nampak malaikat ayam berkokok, nampak malaikat itu waktu mustajab doa, tapi kerana itulah waktu yang paling mustajab doa yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kerana itu waktu sahur, Allah Ta'ala suruh kita memohon keampunan pada waktu itu. Itulah waktu yang paling mustajab doa. Wallahu a'lam bissawab. Boleh insya-Allah. Ada soalan lagi? Senyap jadi ni malaikat lalu Wallahu alam, saya pun tak tahu. Tak ada pula Nabi sebut. Wallahu alam, saya tak jumpa tu. Kalau ada boleh beritahu ada dalilnya ke? Kalau kita tengah-tengah bercakap tiba-tiba senyap itu malaikat lalu, ada ke dalil? Wallahu alam. Saya tak tahu, tak ada jawapan. Kalau ada siapa yang tahu boleh beritahu.
Mungkin ada hadis jumpa daripada mana-mana orang alim beritahu ke, tolong beritahulah. Saya tak tahu, wallahu alam. Siapa-siapa yang tahu boleh kongsikan di sini. Ada siapa tahu ke? Tuan yang bertanya ni tahu ke? Tak tahu. Cuma dengar je lah orang cakap. Kalau kita tengah bercakap tiba-tiba senyap tu, ini malaikat lalu ni. Itu ada lagi pula yang tu lain pula, sempang malaikat 44 tu. Itu mana pula tu malaikat 44? Lagi malaikat ni ada 44 ke? Ke ada 45 ke, ada 100 ke, wallah. Malaikat tak terbilang dia punya bilangan dia. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan apa yang kita pelajari pada malam ini menjadi peringatan kepada kita dalam kita meniti penghidupan kita hari-hari hari-hari dalam kehidupan kita ni. Semoga kita senantiasa mendaulatkan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita tangguh majlis kita dengan baca surah Al-Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من علمك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من الشاكرين والحامدين وجعلنا من الخاشعين في صلواتنا والمخلصين في كل أعمالنا يا أرحم الراحمين وجعلنا من المستغفرين عن ذنوبنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.